Kita akan membaca Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. 我们要来诵读马可福音的第14章。 Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesia keseluruhan ayat lalu nanti Mandarinnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikannya, yaitu seluruh nafkahnya." 马可福音的第12章41到44节，神的话这样说：耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个寡妇来，往里投了2个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头。但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。” Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹们， tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada satu hal di negeri kita, di negeri Indonesia, di mana kita tidak bisa mengelak atau menghindarinya. 那大家知道吗？在我们所处的印尼，有一件事情是大家无法避免的， Yang saya maksudkan adalah membayar pajak. 那就是要交税。 Ketika kita bekerja dan mendapatkan gaji, maka gaji itu akan dipotong pajak, namanya pajak penghasilan. 那当薪水发下来之前，首先是要交个人所得税。 Setelah kita mampu membeli rumah, kita membeli kendaraan, maka pembelian-pembelian ini juga akan dikenakan pajak pembelian. 有能力购房购车，那这些购物款项都要缴税。 Nah, kalau sudah setahun, kita bayar pajak kembali, pajak tahunan. 那再过1年又交每年的税收。 Kalau terpaksa kemudian kita menjual rumah kita, kendaraan kita, maka kita akan dikenakan pajak penjualan. 那回头要售房售车的时候，又要再交这个出售的税收。 Karena kita merasa uang makan di restoran 那所以我们就去饭馆吃饭吧。 Ternyata juga dikenakan pajak, namanya PPN, pajak. 然后在饭馆吃饭的时候也要交这个消费税。 Sepertinya dari sejak kita lahir sampai mati itu banyak hal yang bisa dipajakin. 所以从生下来到离开这个世界，有很多需要缴税的项目。 Bahkan kalau bisa, nafas kita juga bisa dipajakin. 那如果有可能的话，我们的呼吸也需要缴税。 Nah, mari kita jujur, apakah ada di antara kita yang kalau bayar pajak itu dengan penuh sukacita di sini? 那在这里是否每一个人以喜乐的心来缴税呢？ Saya kira tidak ada ya. Kita semua merasa berat kalau harus membayar pajak. 那我感到每一个人在缴税的时候都觉得很沉重。 Nah, apa kaitannya pajak dengan tema kita hari ini? 那这个税收和我们今天的主题有什么关联呢？ Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan tema ini dan memikirkan lebih dalam. 那我希望大家看这一个主题，然后仔细的深思。 Ku berikan segalanya, atau maksudnya ku berikan seluruhnya, tema yang aslinya. 那主题是我全然献上。 Apa yang terlintas di dalam pikiran kita? 所以大家的这个脑海里所想到的是什么？ Apakah ini menjadi satu beban baru untuk kita? 这是成为我们一个新的压力吗？ Apakah ini lebih berat daripada ketika kita harus membayar pajak? 是否这个比我们交税更加的沉重？ Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ingin mendapatkan satu penghiburan dari firman, tapi ternyata
kita harus memberi seluruhnya kepada Tuhan. 大家到教会来听到，希望从神的话语得到安慰，要把全部都献上。 Bagaimana rasanya membayangkan ini? 所以大家是如何去这个感想的？ Biasa-biasa aja? 是一般般呢？ Mungkin karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita, barangkali beda sama pajak, kalau tidak bayar kita akan ditagih dan bayarnya lebih mahal. 那如果税收那个延缓的话，会有这个惩戒。那我们没有给上帝奉献，会有惩戒吗？ Tapi kalau kita pikir lebih jauh, ini lebih berat loh daripada membayar pajak. 但是当我们仔细去思考，我们会发现这个比交税更沉重。 Apalagi ini sebuah tekad kita lah, ku berikan seluruhnya dan segalanya untuk Tuhan. 那这也是一个决志，就是我要把全部的都献上。 Saya waktu mempersiapkan ini aja bergumul, ini tema yang berat loh. 那我在准备这个讲章的时候，我也是很挣扎。 Nah, tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, 但是很吸引人的地方是， ternyata di Alkitab tadi kita menemukan ada satu orang janda miskin memberikan seluruhnya kepada Tuhan dan tidak pernah merasa terbebani. 那在圣经当中记载，这一个寡妇把她所有一切的都献上了，她并没有觉得这 Ini 是很沉重 artinya 的事情。 bertolak belakang atau berbeda sama sekali dengan perasaan kita pada umumnya kalau harus diminta memberi, bukan? 那这是跟我们众人相反的。 Maka kita bertanya, bagaimana bisa, ada apa gerangan dengan janda miskin ini Nah, sehingga dia bisa Om, memberi seluruhnya? 在他奉献的背后有什么样的动力，让他有这样的举动？ Saya mengajak kita berandai-andai ya. 那我就要邀请大家来想一想， Seandainya Bapak Ibu hadir di saat itu di halaman bait Allah ketika orang-orang datang memberikan persembahan kepada Tuhan. 设想一下，你跟其他的人一起来到上帝的面前，要来奉献。 Nah, peti persembahannya itu ada kira-kira 13 biji. 因为在那边有13个奉献箱， Kalau kita cuma 4 ini ya. 那我们这里只有4个。 Nah, 13 biji peti di mana bagian atas itu kayak trompet begitu. 在上面的话就是喇叭形。 Jadi setiap orang yang memberi persembahan dalam bentuk koin, uang-uang koin waktu itu akan menimbulkan suara. 那每一个向里面投币的人都会发出响声。 Kalau jumlah koinnya banyak maka akan berbunyi kerincing, 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 kerincing. 如果投进的币很多，那个响声就是叮叮当当、叮当当一连串 Tapi 的。 kalau persembahannya 2 uang tembaga yang tipis bunyinya akan klik, klik gitu. 那如果是很小的2个小铜钱的，就是当当2下就 Nah, 完 mari 了。 kita bayangkan kita hadir dan melihat ada janda yang memberi persembahan sedikit, ada orang kaya yang memberi persembahan sangat banyak. 所以我们在那个现场看到有富人奉献了很多，但是这一个寡妇她就献了2个 Bapak 小 Ibu Saudara 钱。 akan tertarik kepada kelompok orang yang mana? 那你会被哪一类人所吸引呢？ Ada orang memberi banyak sekali, mak keliling, ada orang yang cuma ngasih. 那有的人奉献了很多，但是有的人只奉献了2个小 Saya 钱。 yakin kita akan terkesima, sangat terkesan dengan orang yang memberi sangat banyak. 那我们就会对奉献的很多的人有很深的印象。 Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita Yesus. 但是在主耶稣的眼中不是这样看待。 Yesus justru tertarik dengan janda yang miskin dengan persembahannya yang sangat sedikit secara nominal. 但是吸引耶稣的是这一位寡妇，她献上的是最少的。 Tentu kita bertanya kenapa? Ada apa? 那我们就会问，到底有什么事情 Saking 发生？ tertariknya Yesus segera panggil murid-muridnya, kesini, kesini, kesini. 那要让耶稣把他的门徒聚集在他的身边， Karena Yesus ingin memberikan pelajaran penting dari peristiwa langka ini. 因为耶稣要给他的门徒一个重要的教导。 Nah, saat ini kita juga akan belajar dari janda miskin ini, hal apa yang bisa kita pelajari dari janda miskin dan persembahannya. 所以现在我们要一起从寡妇的奉献来学习一个功课。
Yang pertama, memberi bukan soal jumlah, melainkan hati. 那首先，奉献不在乎数量，而在乎内心。 Dan ini sangat terkait dengan motivasi batin kita. 就是内在的奉献动机是什么？ Markus penulis Injil ini menulis bahwa Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 那在这里，马可写到，就是耶稣注意到这一些奉献的人，他的一个当时的状态。 Kata memperhatikan ini menegaskan bahwa Yesus bukan menghitung nominal, melainkan menilai motivasi hati. 在这里注意到的意思，不是说去数他到底奉献了多少，而是去审视他奉献的动机。 Dan ini selaras dengan firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7 yang mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 这个跟撒母耳记上面所记的一样，人看外表，神看 Dan 人 Yesus 的 tahu 内心。 mengapa perempuan ini janda miskin ini memberi. 在这里主耶稣知道这个寡妇她为什么而奉 Dan 献， itulah yang membuat pemberian kecilnya bernilai besar di mata Tuhan 这 Yesus. 让她的这个少数的这个奉献，在主的眼中是有高的价值。 Orang kaya ya pasti memberi dalam jumlah yang besar, normal, 他 wajar. 说富人奉献的很多，这是很正常的。 Dan orang akan terkesima, akan kagum, wah kamu kasihnya gede banget. 那其他的人会对他有很多的仰慕。 Tetapi janda miskin ini memberi cuma 2 keping tembaga dan disebutkan itu uang receh terkecil. 那这个寡妇她奉献的是2个小钱， Apa yang bisa dibanggakan? 那有什么骄傲的地方呢？ Mari kita berhitung sejenak. 那我们来数一数啊。 Jadi 2 keping tembaga ini setara 1/64 upah harian buruh. 那这个是当时就是苦力1/4一天的这个收入。 Di kota Semarang upah harian buruh itu berdasarkan UMR itu adalah 3.411 sekian ribu. 在这个三宝龙的话有足够数量的人啊。 Nah biasanya 1 bulan itu dihitungnya 30 hari saja ya, bukan 31, 30 hari. 那如果1个月按30天来算的话， Berarti cara menghitungnya 3.400 sekian itu dibagi 30 jatuhnya 113.700 per hari. 所以用3条4去除以30天的话，大概一天就是100多块钱的样子。 Betul enggak ini para pengusaha? 这里有做生意 Begitu 会 ya. 算账的，可以算一下。 Jadi orang terima gaji per hari itu kira-kira ya 113.700 sekian. 所以这个领日薪的，他大概一天就是113千的样子。 Kalau disebutkan janda miskin ini memberikan 1/64 dari upah harian, artinya berarti 113 itu dibagi 64 sama dengan 1.776. 应该是1/60啊，60就是他奉献的钱是一个苦力一天工资的1/60，就是拿100去除以60。 Berarti janda miskin tadi memberinya nggak sampai 2.000 rupiah 所以 zaman 大 sekarang. 概不到2000印尼盾了。 Apa artinya itu? Untuk bayar parkir kurang. 那拿来付这个停车费都不够。 Tapi ternyata tidak demikian di mata Tuhan. 但是在上帝的眼中却是有另外的价值， Karena Tuhan melihat hati si janda ini. 因为上帝是看他的内心。 Di balik jumlah yang kecil itu terdapat kasih dan iman yang besar. 在他所奉献的这个数量的背后，有他的信心和他对上 Karena 帝 dia 的 memberi 爱。 bukan dari kelimpahan tapi dari kekurangannya. 他不是在富足当中奉献，而是在缺乏当中 Dan itu 奉献， menyatakan kasihnya yang besar kepada Tuhan. 要彰显他对神的爱。 Sekaligus imannya yang besar akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. 然后他相信上帝会看顾他的生命。 Itu sebabnya Tuhan Yesus
memberikan satu pujian dan meminta murid-muridnya belajar 所 dari 以这也 janda 是 ini. 为什么主耶稣赞扬他，也让这个门徒向他学习。 Jadi kita belajar di sini yang pertama, Tuhan itu tidak melihat jumlah, 所以在这里我们学习，上帝不看数 tapi 量， pertama-tama dan terutama dia akan melihat hati kita. Motivasinya apa? 而是首先看一个奉献者的内心。 Ada seorang pria yang baru saja kehilangan istrinya. 那一个男士刚刚他的妻子没有了， Ia menguburkan istrinya dengan penuh duka. 那他满是伤痛的安葬了他的妻子。 Setiap hari tanpa henti ia datang ke kuburan itu. 他每一天都没有停过，要到这个坟前。 Saya tahu ada orang-orang tertentu yang ketika duka citanya dalam itu tiap hari loh pergi ke kubur. 那有没有看到过这样的人？每一天都要到坟前 Ini 去 salah satunya si pria ini. 啊，这个男士就是这当中的一位。 Dia pergi ke kubur selalu membawa kipas yang biasa dipakai untuk sate itu. 啊，那他每一天去的话，都会带着就是烧烤时候用的那个扇子， Rupanya dia duduk di kubur istrinya itu sambil ngipasi kuburannya. 所以他坐在坟前，然后就给那个坟头扇风。 Tetangga-tetangganya yang melihatnya terharu. 那他的邻居看到了，就很有感触。 Luar biasa ya pria ini, jarang ada orang yang setia sama istri. 哇，这个很了不起的一件事情，很少有男生有这么忠心的。 Meski istrinya sudah meninggal, cintanya tidak ikut meninggal. 那虽然他的爱人已经没有了，但是他对爱人的这个爱还一直在。 Saking setianya suami ini ngipasin istri karena takut kepanasan di kuburan itu. 因为他太爱他的妻子了，害怕他的妻子在坟里面太热了。 Hari demi hari pemandangan itu terus berulang. Begitu terus tiap hari. 所以每一天这个事情都在重复。 Suami datang ke kubur, duduk ngipasin kuburannya. 那他每一天都到这个坟前去为这个坟头 Orang-orang 扇 semakin 风。 kagum, wah pria ini setia banget ya. 那所以很多人就觉得哇，这个男士是很这个忠心的。 Tapi akhirnya ada seorang tetangga yang memberanikan diri bertanya kepada orang ini. 啊，但是最后的话，有一个邻居他敢于上前去问这个人。 Maaf Pak, kami sungguh kagum dengan kesetiaan Bapak. Tapi bolehkah saya tahu kenapa Bapak setiap hari mengipasi kuburan istri Bapak? 啊，我们很仰慕你的这个行为，但是可以问一下，为什么你每天都要到坟前给这个坟头扇风呢？ Pria itu menoleh lalu menjawab singkat kepada orang yang bertanya ini. 然后他转过来，简短的回答。 Oh ini sebenarnya saya cuma melakukan pesan istri saya kok. 啊，我做这事，因为我爱人他要我做的。 Emangnya pesan apa istri Bapak? 那你爱人跟你说了什么呢？ Sebelum meninggal dia berkata, Pak, jangan sekali-kali kamu menikah lagi ya. Kecuali kalau kuburanku sudah kering. 啊，他说，那我走了以后，你不要再结婚啊，除非是我的坟头已经干了。 Saudara tahu apa yang dilakukan oleh pria ini? Sepertinya sangat cinta istri. 所以这个男生他做的看起来好像是很爱他的 Tapi 妻子， motivasinya berbeda, bertolak 但 belakang. 是他的这个动机 Dia 是不 ngipasi 一样的。 kuburan karena supaya cepat kering dan bisa menikah lagi dengan wanita 啊 lain. 他的动机是这个坟头快一点干，他就可以和别的人结婚 Dan jelas 了。 bukan karena dia sayang istri, dia ingin cepat-cepat menikah lagi kok. 所以很清楚，不是他爱他的妻子，他的目的是为了要快一点结婚。 Manusia memang sering terkecoh dengan apa yang dilakukan tindakan-tindakan, tetapi Tuhan melihat hati. 那人常常是看外在，但是上帝是看内 Sekarang kita 心。 bertanya kepada diri kita sendiri, apa selama ini motivasi kita ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan? 所以现在我们要自省，每一次在奉献的时候，我们内心是一个什么样的动机？ Apakah motivasi saya adalah ucapan syukur atau sekedar kewajiban? 那是感恩来奉献呢，还是这只是一个义务？ Apakah saya memberi persembahan supaya mendapatkan berkat lebih besar?
或者是我奉献的多，那我就被赐福 Atau 的更 karena 多。 kita sudah diberkati dan diselamatkan maka kita memberi persembahan. 或者是因为我们已经被赐福，已经被拯救，所以我们就更 Dan 多的 apakah 奉献。 persembahan saya mencerminkan kasih kepada Tuhan, iman yang besar kepada Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas? 那我的奉献是否反映出我的信心和对上帝的爱，或者只是一个常规操 Ingat 作？ ini, Tuhan tidak melihat nominal, tetapi besar kecilnya nominal, tetapi besar kecilnya hati kita dalam mengasihi dan beriman 所以大 kepada 家要记住，奉献的数量不是上帝看重的，上帝看重的是你奉献的这个动机 Sekarang 是什么。 yang kedua, 那我们看第二个方面， dan ini adalah satu tingkat lebih tinggi atau lebih dalam daripada poin pertama 那 tadi. 这是比第一点更往上走一个阶 Memberi 段。 bukan hanya harta, melainkan hidup. 那奉献不仅是财物，更是生命。 Jadi ini bicara tentang radikalitas tindakan kita. 那这就是行动的彻底性。 Tapi harus diawali dengan hati yang seperti apa, motivasi yang seperti apa. 那首先始于你的内在动机是什么？ Mari sekarang kita melihat ayat 44 dikatakan di sana janda ini memberi dari kekurangannya. 那在44节的话，这里看到这个寡妇是在她的缺乏当中奉献的。 Lalu Tuhan Yesus menegaskan dengan kalimat berikutnya, semua yang dimilikinya yaitu seluruh nafkahnya. 那她所奉献的是她养生的。 Nah, kata nafkah di sini dalam bahasa Yunani adalah bios. 那在这个希伯来文当中专门用了一个词， Yang artinya hidup. 那就是说用来养生的。 Jadi janda ini bukan sekedar menyerahkan uang, tetapi menyerahkan hidupnya kepada Allah. 也就是说，他不单单把金钱献上，他把生命也向 Ia 神 memberi 献上。 semuanya tanpa menyisakan apapun pada tangannya pada hidupnya. 他把所有的献上，没有为自己留下一点。 Dan itu berarti dia mempercayakan betul-betul hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Allah. 也就是说，他全然信靠上帝来照管他的生 Baginya 命。 memberi kepada Tuhan bukan sekedar nominal, tetapi sebuah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. 所以他的奉献不是以数量来衡量，而是他全然的献 Kita bisa 上。 membandingkan dengan orang-orang kaya yang memberi sangat banyak, tetapi masih punya sisa yang banyak untuk dirinya. 那与那些还有富足的富人的奉献相比，是完全 Tapi 不一样 janda 的。 miskin ini memberi seluruhnya. 他把所有一切都献上了。 Supaya tidak salah mengerti, saya perlu sampaikan bagian ini. 那为了不让大家这个错误的理解，我要来给大家解 Kita 释一下。 tidak menemukan komentar Yesus yang mencela orang kaya yang memberi banyak. Tidak. 那主耶稣从来没有去对这个富人看不起、 Tapi secara seimbang, Tuhan Yesus ternyata juga tidak memuji orang kaya yang memberi banyak. 但是呢，上帝主耶稣他也没有对富人有太多表扬 Bagi 的 Yesus 地 itu 方。 tidak istimewa. Biasa ya namanya orang punya duit banyak pasti persembahannya banyak lah. 对于有钱的人有更多的奉献，这是很正常的一个事情。 Belum menyentuh pada totalitas hidup yang membuat dirinya itu betul-betul bergantung sama Tuhan. 那需要的是这个人他完全的仰赖于上帝。 Di sisi lain ada yang coba mengkritisi janda miskin ini begini. 那也有人这个批判这个寡妇， Ini janda ini kayaknya nggak bijak deh. 他没有智慧， Oh nggak punya duit kok ngasihnya semuanya. 他本来就没有钱了，还把所有的都献上了。 Punya dua mbok ya ditahan satu, satu dikasihkan, satu dipegang. 那如果有两个小钱奉献一个吧，另外还有一个可以放在兜里。 Tapi perhatikan Tuhan Yesus tidak mencela apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. 但是主耶稣却没有这样看， Bahkan Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. 但是主耶稣表扬这个寡妇。 Jadi ini tidak berkaitan dengan
bagaimana mengelola keuangan, sama sekali tidak. Tetapi ini bicara tentang penyerahan total kepada Tuhan. Apa yang dia punya yang asalnya daripada Tuhan. 所以在这里没有谈到如何去管理钱财，而是在讲到一个人如何全然奉献这 Jadi 件 pada 事 akhirnya 上。 kita melihat memberi sejati itu berarti melibatkan hidup bukan hanya harta. 那所以一个人他的奉献不仅仅是财物，而是有他 Memberi 生命 hidup 的参与。 berarti juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada tangan Allah yang memelihara. 把生命献上，换一句话说，就是他完全相信上帝对他生命的看 Dia 顾。 bersedia dipakai oleh Allah walaupun dia harus mengalami kesulitan dalam hal-hal tertentu. 那他向神奉献可能会经历这个缺乏，但是他还 Baginya 依然 asalkan 献上。 Tuhan senang dan disenangkan, aku mau memberi semuanya untuk Tuhan. 那愿意向神献上来讨神喜悦。 Maka memberi kepada Tuhan tidak berhenti pada harta tetapi hidup yang berarti waktu, tenaga, pikiran, hati yang nomor satu yang tadi. Dan bahkan kalau mungkin nyawa kita. 所以向神奉献的话，不仅仅是财物，有我们的时间、精力、能力、才干，更是我们的生命。 Sittistad adalah atlet kriket terkenal dari Inggris yang masa depannya cerah dan dia juga berasal dari keluarga yang kaya raya. 那有一个英国很有名的这个运动员， Tapi setelah bertobat dan menyerahkan diri kepada Kristus, ia mengambil satu keputusan yang mengejutkan banyak orang. 那当他信主之后，他做了一个行动，让很多人感到震惊。 Ia mewariskan hampir seluruh kekayaannya kepada lembaga misi. 他把自己的财物给了一个宣教机构， Dan untuk mendukung pelayanan kepada orang-orang miskin. 那就是去支持这一些宣教的事工。 Tidak berhenti di situ, Stad juga meninggalkan kenyamanan Inggris lalu masuk ke negara lain, Tiongkok, India, dan akhirnya di Afrika. 他不单单奉献金钱，而且也前往中国、印度这些地方去传福音。 Dan di dalam penyerahan diri itu dia mengalami penderitaan, sakit malaria, mengalami penderitaan penganiayaan, terpisah dari keluarganya, harus merasa sendiri di sana. 在这所有的一切当中，他经历与家人的分离，经历病痛，他患上了疟疾各种各样的情况 Tapi 发 bagi 生。 Stad, semua yang dia lakukan bukanlah kerugian. 但是对于他来说，这所有的一切不是一件亏损的事情。 Dan dia mengucapkan kata-kata yang sangat bagus yang terkenal. Saya ingat kata-kata ini waktu saya masuk sekolah saat tahun 90. 他有这样一段话是我在上东南亚圣道神学院之前记得很熟 Kalimat 悉的一段 penting 话。 dan terkenal itu berbunyi begini. Harus Jika diangkat. Tuhan, jika Yesus Kristus adalah Allah dan mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk saya berikan kepadanya. 那如果耶稣他作为上帝愿意为我献上所有的一切，那对于我来说没有更大的可以向他献上的。 Bahkan dia meneruskan bahwa apa yang disebut pengorbanan ini hanyalah sebutir debu dibandingkan kebaikan Tuhan, pengorbanan Kristus kepada dirinya. 那所以我们的这个奉献，相对于耶稣对我们的献上，那就如尘土一般。 Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa tidak terpanggil seperti Sittistad. 那可能我们没有觉得有像这个人这样的这个呼召， Harus kembali ke Tiongkok memberitakan Injil di sana, mungkin enggak? 那或者是要到一个特定的地方去宣教。 Ya mungkin, tapi juga mungkin tidak. 那有可能有这样的呼召，也有可能没有。 Tetapi izinkan saya bertanya, bagaimana kita, apakah selama kita menjadi orang Kristen, sudah memberi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita untuk pekerjaan Tuhan? 请允许我问大家一个问题：当我们已经成为基督徒之后，我们是否把时间、金钱，还有能力、才干献上为主？ Tadi saya merenungkan lagu
yang dinyanyikan tentang betapa hatiku berterima kasih. 刚才唱的诗歌啊，我在那里思想， Saya agak terganggu dengan kalimat ini. 那我对那个歌词有一点想法 Coba perhatikan. 大家注意一下啊。 Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. 那这是我一切可以献上的。 Sebetulnya itu bagus kalimatnya. 那这个句子的确是很好的一个句子 Tapi ada yang melatar belakangi kenapa dia memberikan hidupnya. 但是为什么他要把生命献上 Sebab 呢？ syair selanjutnya berkata, sebab tidak kumiliki harta, kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. 那他接着说：“我没有任何值得献上的东西。 Urutannya terbalik. ”那这个顺序颠倒过来， Memberi hidup ya karena nggak punya duit. 那把生命献上是因为没有钱。 Kalau punya duit, nggak mau memberi hidupnya. 那如果有钱，但是不要献 Itu 上生命， konsekuensi logisnya kan? 那这也是逻 Nah 辑 itu 的 sebabnya 顺序，对 banyak 吧？ orang merasa sudah memberi persembahan banyak lalu dia tetap jadi penonton di gereja. 那所以有的人觉得我已经奉献了很多了，所以他就作为一个观众。 Penonton yang bersorak-sorak kalau pelayanan yang dikerjakan oleh pemain itu bagus. 那如果他只是作为观众， Tapi kalau para pemainnya jelek, wah langsung dia mengeluh. 是因为这个表演的很好，他欢呼呢很好。但是如果 Aku 表演的 kan 不 sudah 好，他 kasih 会 uang 不好。 banyak. 然后他可能会说：“我已经奉献了很多了。 Tapi saya percaya gereja kita nggak ada yang begitu. 但是我相信在我们的教会没有这样的人。 Betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah paham di sini. 所以大家在这里不要错误的理解， Jangan terbalik dengan persembahan hidup dan persembahan harta. 所以不要把这个财务的奉献和金钱的奉献倒置 Tuhan 了。 justru mengendaki persembahan hidup, radikalitas hidup kita untuk Tuhan. 那首先，上帝要我们生命的全然奉献， Di dalamnya memang ada kekayaan. 在当中当然是有财 Dan 务的奉 seringkali 献。 kekayaan menjadi tolok ukur apakah hati kita terikat pada uang itu atau memikirkan pekerjaan Tuhan. 那有很多时候，这个财务奉献的话，是去测我们是否被这个财务 Bapak Ibu 所 Saudara bisa 捆锁。 melihat diri sendiri, bagaimana berkat Tuhan sangat melimpah dan bagaimana persembahan kita kepada Tuhan. 那就是我们怎么样被赐福，然后我们又怎么样去奉献。 Dan terutama bagaimana hati kita. 那应该要看的是我们内心的状况是怎样的。 Ini khotbah yang tidak mungkin disukai oleh orang-orang. 这个是不被人喜欢的一个正道 Betul tidak? Makanya 对 saya 吗？ bilang ini khotbah yang bergumul. Buat saya berat. 所以这对于我来说也是很挣扎的一份正道。 Tapi firman Tuhan itu harus diberitakan secara utuh. 但是上帝的真理必须要 Tuhan 整 menghendaki 全 kita 的 memberikan 传 hidup 讲。 kita. 上帝要我们把生命全然献上。 Jadi 2 poin ini saya akan simpulkan dalam 1 kalimat ini. 那以一句话来总结今天的正道。 Hati yang benar menghasilkan persembahan yang benar atau yang sejati. 那正确的内心带来真正的奉献。 Dan persembahan yang sejati akhirnya tidak berhenti pada harta, melainkan melibatkan seluruh hidup. 而真正的奉献最终不止于财物，而是牵涉到整个生命。 Bisa nggak kita memberi persembahan seluruhnya kepada Tuhan? 那我们可以吗？把生命全然的向神献上。 Saya tidak sedang meminta Bapak Ibu Saudara untuk menyaingi janda miskin tadi. 那我并没有说大家一定要完全按照这个寡妇的方式来做， Karena kalau kita jujur, kita sering gagal. 因为我们必须要承认我们经常失败。 Kadang kita memberi setengah hati. 那因为我们是奉献的不冷不热， Kita juga memberi dengan motivasi yang salah. 然后我们奉献的内心动机也是错误 Bahkan 的。 tidak jarang kita enggan memberi. 那很多时候我们还不愿意奉献。 Apalagi sekarang dengan persembahan yang online itu mungkin kita lupa atau
ia sengaja melupakan, tidak memberi persembahan. 特别是现在是以这个在线支付的方式，有的时候是忘了或者是故意忘了。 Agak berbeda kalau zaman dulu persembahannya itu diedarkan. 那不像以前啊，这必须有一种固有的方式去奉 Apalagi 献。 kalau gagangnya itu panjang gitu. 那如果这个奉献带的这个杆儿很长， Jadi supaya nggak berjalan ke sana kemari, si petugasnya cukup mengulurkan ini tongkatnya. 所以不需要走很远。这个收奉献的人只要把这个杆儿伸到你面前就可以 Ketika 了。 sampai di ujung ada orang yang tidak memberi, si petugas menggoyangkannya. 那如果是到了最后排没有人奉献，他就会去摇这个奉 Sebagai 献袋， tanda, ayo kasih dong, ayo kasih. 然后就是感觉在说：“哎，赶快奉献啊！” Karena merasa malu tidak memberi, dia kasih. 那因为如果不奉献，就觉得比较羞愧，所以他就要奉 Kita harus 献。 jujur mengaku kita seringkali gagal untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. 那我们必须要承认，在奉献这个事上，我们经常失败了。 Tapi saya ingin melanjutkan dengan kabar baik ini. 但是我要以一个好消息告诉大家 Begini Bapak Ibu Saudara, 是这样的。 Mazmur 12 ini mengakhiri kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang. 那这个是跟别的人是有关系的。 Janda miskin yang memberi seluruhnya itu menjadi kisah yang menjadi transisi untuk apa yang akan dilakukan Yesus di kayu salib. 那这个寡妇所做的，成为主耶稣要上十字架之前所做的 Dengan 一 kata 个。 lain, apa yang dilakukan cuaca. oleh janda miskin ini merupakan gambaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Yesus di kayu salib. 所以这个寡妇所做的，就描绘了将来在十字架上耶稣将要做的。 Kalau janda miskin ini memberikan seluruh penghidupannya, Yesus menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. 那这个寡妇她能够把一切养生的献上，主耶稣是把他的 Maka 生命献上。 kesempurnaan pengorbanan dan persembahan Yesus bukan hanya menjadi motivasi kita, tetapi sekaligus kekuatan kita untuk memberi persembahan 那 bagi 耶 Dia. 稣在十字架上的牺牲，不单单成为我们奉献的动机，也给予 Saya 我 sangat 们奉献 percaya 的 kalau 能力 kita。 melepaskan diri dari Kristus yang telah memberikan diri untuk kita, melepaskan itu kita tidak akan pernah mampu memberi seluruhnya untuk Tuhan. 那我相信，如果没有耶稣在十字架上完全的牺牲，那我们没有任何一个人 Pada 有能 dasarnya 力 kita 奉 akan 献。 hitung-hitungan untung rugi untuk kita. 那我们一定会去算我们的得失。 Tapi ketika kita melihat Yesus yang sudah menyerahkan dulu untuk kita, kita akan bukan hanya terinspirasi tetapi punya kekuatan untuk memberi bagi Yesus dan 但 itu 是 yang 当我们 terbaik. 看到耶稣全然的献上，我们在不计得失，按照他的榜样，得以有能 Lihatlah 力去全 sejarah 然奉 gereja 献。 Tuhan dan khususnya sejarah gereja kita. 所以我们要回顾我们教会的历史， Banyak orang yang karena mencintai Tuhan, 有很多爱主的弟兄姊妹们， memberi hidupnya, uangnya untuk Tuhan. 把他们的生命和财物向神献 Kalau 上。 hari ini gereja stadion berusia 84 memang karena Tuhan, tapi Tuhan memakai orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan. 那本堂今天迎来84周年的这个庆典，当然是有上帝的 Mau 眷顾在当 repot-repot, 中。 mau bersusah-susah melayani Tuhan, mungkin dulu rapat-rapat sampai malam, sampai dini hari. 但是也有其他弟兄姊妹财物和生命的奉 Udah 献。 gitu setelah jadi majelis, jadi pengurus komisi bidang harus keluar uang sendiri untuk pekerjaan Tuhan. 还要参与到各样的事工当中，不但要出钱，还要出力。 Kalau bukan karena kasih Kristus yang lebih dulu menyerahkan hidupnya untuk kita, kita tidak akan mampu melakukan perbuatan baik itu. 那如果不是主耶稣先为我们付出了一切，那我们不可能有能力 Kita 去 bisa merasa 献上。 terbebani untuk memberi seluruhnya kepada Tuhan. 那我们就感觉这个奉献是一个很沉重的事情。 Karena itu betapa pentingnya kita selalu mengingat dan menghayati kasih Tuhan. 所以我们需要去始终记住，去深蕴主耶稣的牺 Tanpa 牲。 itu kita tidak punya kekuatan
ketakutan untuk melakukan firman-Nya. 那在不明白的前提下，我们没有任何的能力去奉献， Kita 更不会 akan 明白上 terus-menerus 帝的真理。 hitung-hitungan, kita akan terus-menerus memikirkan untung ruginya untuk kita. 如果不明白，我们就会去常常记得失。 Tapi ketika hati kita melekat kepada Yesus, kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan. 当我们的心与主耶稣紧紧连接的时候，我们会向 Pemberian 他 hidup 感 kita, 恩。 pemberian uang kita akan kita lakukan tanpa beban. 我们会献上生命，献上财物，不会有任何的负担。 Akan bisa seperti janda miskin itu tadi. 那就会像这个寡妇一样。 Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah memberikan untuk Tuhan? 那我们怎样呢？已经把全部的生命向神献上了吗？ Selama Bapak Ibu menjadi anggota gereja sebagai orang Kristen, apakah masih sebagai penonton? 那我们成为这个教会的会友，是否还只是观 Atau sudah 众呢？ mulai terlibat dalam diri sebagai pemain-pemain, pelayan-pelayan di gereja? 那或者我们已经参与到教会的各项事工当中。 Firman Tuhan mengundang kita untuk memberi hidup kita pelayanan. 那神的话语邀请我们参与到这个上面，奉献 Mengundang 我 kita 们的 untuk 一 memberi 切。 persembahan apapun karena pada dasarnya itu adalah milik Tuhan. 那无论是怎么样的奉献，是基于我们有的。 Pikirkan baik-baik bagaimana hidup kita dulu dan sekarang. 那好好的思想我们的过去、现在。 Mungkin ketika kita datang dari Tiongkok atau dari negara lain, kita susahnya bukan main. 那无论我们是来自于中国或者是其他的国家啊，我们以前是 Sekarang 怎样的 Tuhan 困 sudah 难？ memberkati dengan limpahnya. 那现在我们在富足当中奉献，在缺乏当中也该奉献。 Tidakkah hati kita penuh syukur memberi diri untuk Tuhan? 所以我们应该以感恩的方式向神献上。 Mari di momen ulang tahun gereja ke-84 ini bukan hanya syukur tetapi tekad untuk memberi diri. 所以在这个84周年，我们不单单是觉志，我们也来真 Kita 正的奉 berdoa 献。 masing-masing di hadapan Tuhan. 我们每一个人在上帝的面前各自祷告。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama 4 kali hari Minggu termasuk hari ini, kita telah bersama-sama menyelami nilai-nilai budaya gereja kita yang dirangkum dalam satu kata, yaitu rise dengan satu tambahan kata di bagian akhir, together. 那在过去的4周，我们一直在讲一个主题，就是兴起。 Kita perlu ingat bahwa rise ini bukan hanya slogan, tetapi panggilan hidup jemaat yang berpusat pada Injil. 那这个兴起不仅仅是一个口号，而是以福音为中心，对会众生命的呼召。 Perlu dihafal, tapi lebih penting lagi dihayati dan dilakukan. 那如果可以背诵，当然是更好，但是更重要的是让大家能够去生运当中的一个 Bisa 道 katakan 理。 kepada kanan kiri, rise together, rise together, 那我们可以向左右的人说 Rise：“ together 共同兴起。” rise together. Nah, izinkan saya mereview kembali akronimnya ini terdiri dari 4 kata. R itu adalah relationship. 这个 R 是代表关系。 Kita sebagai gereja tidak bisa melepaskan diri dari keterhubungan dengan Tuhan. 那首先我们与神建立关系， Tetapi sama dengan itu kita juga tidak bisa terlepas dari relasinya dengan sesama. 那当然我们也与人建立关系。 Dan ini menjadi nilai yang kita harus perjuangkan. 所以这是我们需要去努力的 Hubungan 方向， kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. 就是与神与人的关系当中不断的成长。 Di 3 minggu yang lalu ada kisah yang menarik. Satu keluarga percaya Yesus karena respons atau tanggapan orang-orang gereja yang begitu peduli kepada orang-orang ini. 那因为有人是被教会关顾啊，所以他们后来愿意一家都信主。 Kemudian innovation ini bicara tentang mencari cara kreatif dan relevan untuk tujuannya memberitakan Injil.
那另外这个爱的话，它是代表创新，就是寻找富有创意且切合实际的方式来传扬福音。Tidak boleh menghilangkan yang esensi atau yang penting sekali. 那我们当然有创新，但是不能忘记它的精髓是传扬福音。Kita mungkin pernah bergumul bersama soal liturgi gereja, kemudian mimbar besar jadi mimbar kecil dan sebagainya. 那可能以前我们为这个主领的顺序啊，应该什么样的方式来进行，或者是这个讲台大的变成小的啊，有很多的挣扎。mengubah budaya itu tidak gampang. 那我知道要改变一个文化是很不容易的一件事情。Ya budaya itu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, tetapi tidak kehilangan yang paling inti. 那这个文化是要根据各个时代来有一些更换，但是它的精髓传扬福音是不可以更改的。Ada 4 ordo, itu semua nggak ada yang hilang. Panggilan, pengakuan dosa, berita anugerah, petunjuk hidup baru, berupa firman lalu diutus pergi. 那虽然形式上看起来有变化，但是主领里面的精髓一样没有少。Lagunya bisa gonta-ganti, berapa lagu dinyanyikan itu bebas. 那这个里面的歌曲可能有不同的形式。Itu tinggal kreasi daripada pemimpin-pemimpin 那 pujian. 当然是要看这个主领那一天他的带领 Tapi 方式。 tujuannya supaya apa? Firman diberitakan dan orang mengalami Tuhan. 那最主要的是，人在这里，能够经历到上帝话语的洗礼。 Maka di dalam inovasi kita tidak boleh terlalu kaku untuk mempertahankan apa yang relatif, tapi yang mutlak kita tetap jaga. 所以在创新当中有一些变化的地方，但是也有绝对不可以更改的真理。 Kemudian S ini adalah servant leadership yang kemarin sudah dikotbahkan sangat baik tentang menghadirkan diri bagi orang lain dalam rangka memberdayakan orang lain. 这个 S 代表的是仆人是领袖，就是要效法基督，以服侍和赋能他人来领导，而非是掌 Bersyukur banget 控。 Bapak Ibu Saudara, gereja kita itu model kepemimpinannya itu kolektif kolegial. 那我们教会的话是属于集权，就是大家一起来共同管理的方式。 Banyak orang tapi setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. 就是有很多人在一起来管理，但是没有这个位阶之分。 Walaupun di situ ada banyak bos, tapi bos juga tetap bos yang melayani. Kayak kemarin kesaksian Pak Paul itu. 那虽然里面有很多的大老板，可是这些都是服侍的人员。 Ketika pendapatnya tidak didengar orang lain, disitulah dibentuk Tuhan untuk menjadi rendah hati. 那如果他的发言不被人所接受的话，那他要学会谦卑 Gereja 下来。 menjadi tempat latihan kita supaya di tempat dunia kerja kita juga bisa melayani orang-orang. 那所以教会培养我们在工作的场所也可以学会去 Dan yang 服 terakhir, 侍他人。 excellence ini bicara tentang memberi yang terbaik. 那最后一个是卓越，就是将最好的献上，作为对上帝的感 Mari kita 恩。 berikan kepada Tuhan yang paling baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Dia. 所以我们把最好的向神献上，为了他的荣耀。 Katakan, rise together. 所以我们一起来说，共同兴起。 Ya, bareng 1, 2, 3, rise together. Terpujilah nama Tuhan.